اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 177 insya-Allah. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 175 dan 176. Ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Ya, sebenarnya pengajaran ayat ni dia membantu untuk kita memahami ayat lebih jelas dan membantu untuk kita menjadikan ayat ni sebagai panduan dalam kehidupan kita melalui poin-poin daripada pengajaran yang kita belajar. Okey, ayat 175, itulah mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli azab dengan harga yang dibayar keampunan daripada Allah. Alangkah sabarnya mereka untuk menghadapi neraka Allah. Okey, pengajarannya pertama, sebab kesesatan mereka yang menyembunyikan kebenaran, sebab kesesatan mereka yang menyembunyikan kebenaran ialah mereka tidak ingin petunjuk Allah. Mereka tidak ingin petunjuk Allah. Sebaliknya, mereka dengan sengaja memilih kesesatan dan kerusakan. Sebaliknya, mereka sengaja memilih kesesatan dan kerusakan. Ini terbukti dengan perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti dengan perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka membeli kesesatan dengan membayar harga petunjuk Allah. Yang kedua, menyembunyikan ilmu atau menyebarkan ilmu untuk mendapat habuan daripada dunia adalah antara bentuk kesesatan.
Jadi dua, satu sembunyikan ilmu, yang kedua menyebarkan ilmu. Dua-dua tu untuk mendapat habuan dunia, maka ia adalah kesesatan. Ini kerana orang yang berilmu itu jahil tentang kewajipan ke atas orang yang memiliki ilmu, untuk menyampai dan menyebarkannya. Ini kerana orang yang berilmu itu jahil tentang kewajipan sesiapa yang memiliki ilmu untuk menyampai dan menyebarkannya. Yang ketiga, orang yang memiliki ilmu, jika dia menyampaikan ilmunya, adalah jauh lebih baik dan mulia daripada orang yang memiliki harta. Kerana harta akan binasa dan ilmu akan kekal. Kerana harta akan binasa dan ilmu akan kekal, yang keempat, oleh kerana itu, orang yang memiliki ilmu lebih banyak disebut namanya setelah dia wafat dibanding dengan orang yang memiliki harta. Contoh seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat miskin harta, tetapi namanya paling kerap disebut dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia adalah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak. Kerana dia adalah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak. Begitu juga begitu juga ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, nama-nama mereka ini lebih banyak disebut dibanding dengan pemimpin-pemimpin
dan orang-orang kaya yang hidup sezaman dengan mereka. Yang keenam, yang kelima, menyampaikan ilmu dan menjelaskannya kerana Allah adalah antara sebab mendapat keampunan. Dan selamat daripada azab neraka. Yang keenam, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan dalam keadaan mereka tahu amalan itu membawa mereka ke neraka, maka seolah mereka sabar untuk memasuki neraka. Okey, ayat 176. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Maksudnya demikian itulah bahawa sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, maka pasti mereka itu dalam perpecahan yang jauh. Pengajarannya, pertama, wajib menyampaikan ilmu daripada Allah dan haram menyembunyikannya, kerana ia satu kebenaran yang akan menyelamatkan manusia daripada kejahilan dan daripada neraka. Yang kedua, ilmu yang benar hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang berbeza dengan ajaran dari kitab Allah, sesungguhnya orang yang berbeza dengan ajaran daripada kitab Allah, mereka pasti akan sentiasa berpecah dan tidak mungkin mereka bersatu. Walaupun mereka dari satu bangsa
dan mungkin dari nama Islam, dan mungkin mereka dari nama Islam. Yang keempat, perpecahan bukan rahmat. Perpecahan bukan rahmat. Bahkan ia adalah musibah dan satu bala. Kerana ia akan melemahkan umat Islam. Kerana ia akan melemahkan umat Islam. Okey, cukup ah. Kita sambung ayat seterusnya. Ayat malam ni kaitan dengan ayat sebelum ni ialah, kalau ayat sebelum ni Allah bagi tahu kebenaran itu adalah daripada Al-Quran sahaja, dan sesiapa yang berbeza dengan Al-Quran mereka pasti akan berpecah. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu apa sifat-sifat yang sepatut ada kepada mereka yang mengikut Al-Quran. Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Apa sifatnya? Apa ciri-cirinya? Kalau ada ciri-cirinya, maka mereka adalah orang yang bertakwa. Kita tengok apa sifatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laisa bukanlah. Al-birra ni al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Sebab itulah kalau kita tukar baris, al-birru, kebaikan yang banyak. Tapi kalau tukar baris ba daripada baris bawah jadi al-barr. Apa makna dia? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah muncullah kerusakan di daratan. Darat ni tanah lah. Luas tak? Luas. Jadi al-bar dengan al-bir ada kaitan. Jadi kalau al-bir kebaikan yang banyak, al-bar daratan yang luas. Dia ada sedikit persamaan. Okey, jadi kalau sebut al-bir sahaja dia umum. Apa saja kebaikan. Tapi ada kebaikan yang khusus. Kebaikan yang khusus apa dia? Yang Quran sebut. Birru al-walidaini. Pernah dengar kan? Perkataan yang sama. Kalau dia tidak disandar kepada apa-apa, umum. Kebaikan yang banyak. Tapi kalau disandar pada sesuatu, kebaikan itu menjadi khusus. Contoh disandar pada al-walidaini, makna berbuat baik kepada dua ibu bapa, khusus untuk dua ibu bapa. Dan itu kebaikan. Kalau orang yang berbuat baik, al-baru. Kalau orang al-baru, orang yang berbuat baik seorang. Kalau ramai, yang kita biasa dengar al-abrar. Biasa di mana kita dengar al-abrar? Kan ada satu nama syarikat, Al-Abrar Group.
Dia ada dalam surah apa ni Al-Abrar? Sifat Al-Abrar. Sifat Al-Abrar ni Allah sebut dalam satu surah dengan ciri-cirinya sekali dan balasannya sekali. Bukan. Yang ni Allah sebut dengan sifat-sifatnya dan juga balasannya. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Innal abrara itu surah lain. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dan Allah sebut lagi ainan yashrabu biha ibadu yufajjiruna tafjira. Kemudian yufuna bin nazri wa yakhafu yawman kana syarruhu mustatira. Okey, jadi al-abrar sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Ini ramai. Ni ahli syurga lah ni. Kalau sebut al-abrar dalam Quran, mana ahli syurga. Dan makna dia apa ada? Orang-orang yang berbuat banyak kebaikan. Kalau seorang al-bar. Kalau kebaikan al-birru. Kebaikan al-birru. Okey. Bukanlah kebaikan itu, kebaikan yang banyak itu, antuwalu, bahawa tuwalu, kamu menghalakan ataupun menghalakan wujuhakum, wajah-wajah kamu. Jadi wujuh ni jamak, plural. Kalau satu dalam bahasa Arab wajhun. Kalau banyak wujuh. Wujuhun yawma izin khashi'ah ataupun wujuhun yawma izin na'imah. Wajah-wajah pada hari kiamat nanti na'imah, mana berseri. Okey, kalau satu wajhun dalam bahasa Melayu pada dia tukar baris je. Wajhun jadi wajah. Orang Melayu suka buat benda baru kan. Baris pun ditukar. Kalau bahasa Melayu betul-betul apa dah? Muka lah. Muka. Jadi Allah kata, bukanlah kebaikan itu kamu menghalakan wajah-wajah kamu kibala ke arah. Tengok bahasa Arab, tulisan sama. Kalau saya baca qabla, lain makna dia. Qabla, makna apa? Tak, qabla. Salat sunat qabliyah. Sebelum. Tulisan sama, beza baris, beza makna dia. Kalau qabla, sebelum. Kalau qibala, ke arah. Al-Masyriq, timur. Wal-Maghrib dan barat. Dia sebenarnya masyriq dengan maghrib ni bukan timur dan barat. Dia sebenarnya terbit apa dia bahasa Arab? Syuruk. Kan? Kalau terbenam, ghurub. Kan? Ghurub syams. Tapi bila kita nak bagi tahu tempat dalam bahasa Arab, kita hanya perlu tambah apa? Kalau jalasa duduk, kalau tempat duduk, tambah apa kat depan? Majlis. Jadi mim bari atas di awal perkataan menunjukkan tempat. Kalau ta'am makanan, kalau tempat makan mat'am. Kalau tabakha masak, tempat masak matbakh, tambah ma je. Kan?
Kalau hasyara, himpun, tempat himpun, mahsyar. Jadi syuruk, terbit, tempat terbit, masyriq. Ghurub, terbenam, tempat terbenam. Jadi matahari tempat terbit di mana? Sebelah timur. Jadi masyriq ini sebenarnya bukan timur. Masyriq ialah tempat terbit matahari dan matahari terbit sebelah timur. Jadi dia terjemah timur je. Jadi maghrib sama, asalnya ialah tempat terbit, tempat terbenam matahari. Dan kebetulan matahari terbenam sebelah barat. Jadi dia terjemah barat je. Timur dan barat. Walakin akan tetapi al-birra, kebaikan itu ialah mana apa dia? Sesiapa ataupun orang yang amanah, telah beriman billahi, dengan Allah, beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kalau yaumil akhirah, hari akhirat. Kalau yaumil akhir, hari akhir. Apa makna akhir? Kalau akhir itu sebenarnya bahasa Arab. Kalau terjemah bahasa Melayu jadi apa? Penghujung. Yang terakhir kan? Terakhir itu sebenarnya bahasa Arab. Dia tambah ter je. Terakhir bahasa Arab. Jadi sebenarnya kenapa hari itu dinamakan hari yang akhir? Kenapa? Kenapa hari kiamat? Allah namakan hari kiamat, banyak nama dia. Salah satu ialah hari yang akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Dia sebenarnya nama-nama kiamat semua ada maksud tu. Kalau kita hayati, setiap nama hari kiamat tu akan menakutkan kita. Al-Qari'ah, As-Sakhah, At-Tamah, Al-Ghashiyah, kan? Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah. Jadi kenapa hari itu dinamakan hari akhir? Sebabnya ialah tidak ada hari lagi selepas hari akhirat. Dunia dia tak namakan hari akhir. Kenapa? Selepas dunia ada lagi hari lain, iaitu hari akhirat. Hari akhirat pula dinamakan hari akhir sebab tidak ada hari lagi selepas itu. Makna apa? Apa pengajaran untuk kita? Apa pengajaran? Bila Allah namakan hari itu adalah hari akhir dan tidak ada lagi hari lain selepas hari akhirat. Pengajaran untuk kita apa dia? Mana buat betul-betul persiapan untuk hari itu. Bukan hari ini. Hari ini bukan hari terakhir. Ada lagi hari lain. Orang yang cerdik ialah dia buat persiapan untuk hari yang terakhir, yang tidak ada hari lagi selepas itu. Orang yang bodoh ialah dia buat persiapan hari yang bukan hari akhir. Tiba-tiba bila dia pergi hari yang betul-betul akhir, tak ada bekalan. Rugi. Okey. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal malaikah, dan para malaikat. Wal kitab, dan al ni makna al jins, iaitu jenis-jenis kitab. Dan sebab tu kena terjemah apa ni? Semua kitab lah, ataupun kitab-kitab. Wan nabiyyin, dan para seorang ke ramai ni? Ramai. Okey, ini satu bahagian dalam ayat ni. Sebenarnya setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Bukanlah kebaikan itu kamu menghadap ke timur dan barat. Tapi kebaikan ialah kamu beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dengan para malaikat, dengan kitab dan para nabi. Apa mesejnya? Dia sebenarnya ayat ni kena tengok sebab turun ayat.
Ayat ini adalah sebagai persiapan untuk Allah betulkan mindset orang beriman dan juga orang musyrikin, orang Yahudi. Sebagai apa? Persiapan untuk pertukaran kiblat. Kita dah belajarkan pertukaran kiblat dah berlaku sebelum ayat ni kan? Kan? Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib kan? Kemudian qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Jadi pertukaran kiblat dah berlaku kalau ikut susunan ayat. Tapi ayat ni sebenarnya ini sebagai persediaan untuk proses pertukaran kiblat. Makna apa tu? Susunan ayat Al-Quran tak ikut susunan turunnya Al-Quran. Boleh faham? Jadi masa ayat ni turun, kiblat dah ditukar ke belum? Belum. Tapi ayat pertukaran kiblat dah sebut tak sebelum ni? Tak. Dah sebut. Maknanya susunan ayat Al-Quran bukan ikut susunan cerita. Bukti paling jelas apa dah? Ayat pertama turun apa dia? Iqra. Tapi duduk kat mana? Al-Fatihah turun kemudian. Tapi duduk di awal. Okey. Jadi orang Yahudi, dia tak boleh terima penukaran kiblat kan? Jadi Allah sebab ini adalah kita dah belajarkan salah satu hikmah pertukaran kiblat ialah untuk apa dah? Siapa ingat? Hikmah tujuan pertukaran kiblat untuk menguji sama ada orang ikut Nabi ataupun tak. Salah satu tujuan utama untuk menguji manusia yang beriman ke Yahudi ke sama ada mereka betul-betul ikut Nabi ataupun ikut nafsu. Jadi sebelum betul-betul berlaku pertukaran, Allah betulkan cara mereka berfikir. Apa dah? Iman tu bukan kamu menghadap ke timur ataupun ke barat ataupun ke utara ataupun ke selatan. Itu bukan iman. Iman ialah taat pada Allah. Bila taat pada Allah, apa saja Allah tukar kiblat tak ada masalah. Sebab asasnya ialah taat pada Allah, bukan arah. Boleh faham? Kita ada tak apa ni? Konsep ke depannya? Pandang ke timur kan? Itu bukan iman. Pandang ke timur kan? Lepas tu bila gagal, pandang ke? Okey. Kenapa di sini Allah kata kebaikan ataupun iman tu bukan tanda iman kamu menuju ke barat ataupun ke timur. Bukan. Tanda iman ialah kamu taat perintah Allah. Kemana saja Allah perintah. Tapi di sini, kenapa Allah sebut timur dan barat sahaja? Kita ada berapa arah semua? 4 kan? Timur, barat. Kenapa Allah tak sebut 2 ni? Sepatut ayat macam ni. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib wal janub. Satu lagi. Washimal. Kan? Utara dan selatan. Mana boleh 2 merangkumi 4? Itu pakai logik akal ke pakai dalil lah? Sebab masa ayat tu bukan timur dan barat yang saya cakap. Dia maksud dia terbit. Maknanya matahari terbit. Yalah, matahari terbit sebelah timur, matahari terbenam sebelah barat. Kenapa Allah tak sebut sebelah utara dan selatan? Jawapannya ahli tafsir menjawab, sebab Allah ni dia akan sebut benda yang biasa manusia sebut. Manusia kebanyakan dia sebut timur barat, utara selatan jarang dia sebut. Satu. Yang kedua, biasa tempat yang paling ramai manusia duduk kat mana? Tempat matahari terbit dan tempat matahari. Biasa utara selatan ni jarang. Betul kan? Kutub utara, kutub selatan. Ada manusia tak? Beruang. Jadi pengajarannya apa dia? Quran nak mengajar kita sebut benda yang penting, yang perlu. Yang tak perlu jangan sebutlah, kan? Okey, jadi poin pertama di sini Allah nak begitu, keimanan itu bukan kamu menghala ke arah mana, tapi sebenarnya keimanan ialah kamu taat pada perintah Allah. Kalau Allah kata timur, timur, barat, barat, utara, utara. Okey, jadi asas keimanan apa dia? Beriman, yang pertama beriman dengan Allah. Asas yang pertama.
Apa maksud beriman dengan Allah? Tak, yang pertama, yang paling asas sekali beriman dengan Allah, beriman Allah tu satu. Ada orang taat pada Allah, kan? Yahudi kadang-kadang taat juga pada Allah, tapi dia percaya Tuhan tu tiga. Kan? Jadi pertama, beriman dengan Allah ialah percaya yakin Allah tu satu. Yang kedua, percaya Allah adalah Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pemilik, pengurus. Dia panggil apa? Tauhid Rububiyah. Yang ketiga, beriman dengan Allah ialah percaya Allah sahaja yang layak disembah. Dia panggil Tauhid Uluhiyah. Yang keempat, beriman dengan Allah ialah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa menukar maksudnya. Takwil ke, tahrif ke, ta'til ke, tak boleh. Bila ada empat ni, lengkap ni, insya-Allah iman dia betul kepada Allah. Tapi kalau beriman dengan Allah, dia percaya dah Allah Esa. Dia percaya Allah Rabb. Dia percaya Allah Ilah. Tapi bab nama Allah dia hentam je. Belum beriman. Belum beriman. Okey. Kemudian, beriman dengan Allah saja tak cukup. Ada yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Kenapa kena ada beriman dengan hari akhirat? Dan biasanya dalam Quran, kalau kita perasan kan, yang banyak Allah sebut bab iman, dua aja, beriman dengan Allah, hari akhirat. Yang ni biasa jarang Allah sebut ni. Beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan nabi kan. Betul kan? Perasan tak? Perasan? Kalau khatam 30 juzuk mesti perasan lah. Lepas tu 30 kali khatam pula lagi perasan. Jadi kenapa biasa Allah sebut beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat? Sebab asas nak buat baik, mesti beriman dengan Allah. Kalau tak beriman dengan Allah, dia nak baik dengan cara apa? Pakai kepala dia, tak boleh. Asas untuk buat apa saja kebaikan, mesti beriman dengan Allah. Sebab yang datang daripada Allah, semua baik. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang yang beriman kepada Allah, tapi dia tak yakin pada hari akhirat, dia tak akan buat juga kebaikan. Yang mendorong manusia untuk buat kebaikan, untuk tinggal dosa, ialah dia yakin lepas ni ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka. Betul tak? Tanyalah budak-budak yang tak solat tu, pasal apa tak solat? Sebab keimanan pada hari akhirat tak ada ataupun nipis. Okey. Yang ketiga, beriman dengan sebelum tu beriman dengan hari akhirat, beriman dengan apa ni? Semua sekali yang Allah cerita tentang hari akhirat, apa dah? Nikmat dalam kubur, azab dalam kubur, soal jawab dalam kubur, hari kebangkitan pada mahsyar, sirat, titian sirat, mizan, apa lagi? Diberi kitab sama ada tangan kanan ataupun kiri ataupun daripada belakang, qantarah. Semua tu wajib beriman. Wajib beriman. Matahari daripada mahsyar, satu batu daripada kepala. Wajib beriman daripada mahsyar, semua bogel. Dan semua tidak berkasut. Semua tidak bersunat. Wajib beriman, orang yang berdosa akan bermandi peluh. Ada yang tenggelam dan lemas dalam peluhnya. Wajib beriman semua sekali. Ada orang beriman dengan hari akhirat, tapi tak beriman dengan azab kubur. Ada kan? Dia sebenarnya belum beriman dengan hari akhirat. Tolak satu je, mana tolak semua sekali. Okey. Beriman dengan malaikat. Apa makna? Pertama, beriman bahawa malaikat adalah satu makhluk yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Yang kedua, beriman bahawa malaikat ni adalah satu makhluk yang Allah cipta untuk beribadat kepadanya 24 jam. Tak pernah derhaka, tak pernah engkar. Sentiasa taat. Ada yang sentiasa bertasbih. Ada yang sentiasa rukuk sepanjang masa. Ada yang sentiasa sujud sepanjang masa. Yang ketiga, beriman dengan setiap malaikat yang Allah bagi tahu nama dan tugasnya wajib kita beriman. Apa dia yang Allah bagi tahu nama? Sama ada melalui Quran ataupun hadis. Dan tugasnya? Jibril. Tugasnya? Bawa wahyu. Kalau wahyu dah tak ada, apa tugas Jibril? Nabi dah tak ada. Mana wahyu dah tak turun.
Jibril buat apa? Pencen ke apa? Ha? Yalah, jadi ketua, tapi apa fungsi dia, apa dia? Wahyu dah tak ada dah. Salah satu tugas Jibril ialah turun pada malam Al-Qadar, 10 akhir Ramadan. Tanazzalul malaikatu warruh. Apa lagi yang Allah bagi nama dan tugas? Mikail, tugasnya menurunkan hujan, memberi rezeki lah. Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Ini tiga malaikat yang paling penting dalam hidup kita. Yang paling penting tiga ni siapa? Yang paling penting? Malaikat Mikail bagi rezeki turun hujan kan? Israfil meniup sangkakala. Jibril bagi wahyu. Yang mana paling penting? Tapi Jibril tak bagi makan. Yalah, tapi ramai orang tak pakai Quran pun. Betul tak? Kita kalau pergi jumpa orang miskin kan, kita bagi pilihan. Pakcik nak Quran ke nak duit? Dia pilih apa? Duit. Tak payahlah, orang miskin kita sendirilah kan. Kalau saya offer pada pelajar, nak duit 1,000 ke nak ikut kelas tadabbur? Percuma. Okey, apa lagi mereka ada nama? Malik, penjaga neraka. Ridwan, penjaga Munkar Nakir yang akan soal dalam kubur. Itu ada dalil. Apa lagi yang ada dalil? Harut dan Marut. Ada dalam Quran kan? Apa tugas dia? Mengajar ilmu saya dengan tujuan untuk menguji manusia. Apa lagi? Malaikat yang sebelah kanan dan kiri kan? Nama apa? Bukan rakyat. Itu bukan nama, itu sifat. Lagi malaikat yang depan dan belakang kan? Surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Itu Allah tak bagi nama. Tugas yang depan belakang apa dia? Menjaga kita. Yang kanan kiri mencatat amalan. Apa lagi? Israel? Israel tak ada. Malaikat maut apa nama dia? Kalau kita kata malaikat maut nama dia Israel, kita iman kita kepada malaikat tak sempurna. Sebab apa? Israel bukan daripada Quran dan bukan daripada hadis. Dia daripada Israeliat. Kemudian jadi lagu kan? Bila Israel datang memanggil. Okey, itu je yang ada nama. Yang lain Allah tak bagi tahu nama. Dan ramai tak bilangnya malaikat? Terlalu ramai. Bilion kot. Sebab Nabi kata setiap hari ada 70,000 malaikat masuk di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni di langit. Dia bertentangan dengan Kaabah. Dan 70,000 setiap hari masuk tawaf tak keluar. Besok masuk yang lain pula. Mana bilangannya bertambah. Wajib kita beriman bilangan malaikat ramai. Dan wajib kita beriman malaikat ada sayap. Ada berapa sayap? 600. Nabi pernah tengok malaikat 2 kali dalam rupa yang asal. Iaitu Nabi sebut dalam hadis ada 600 sayap. 600. Okey. Wajib beriman dengan semua kitab. Apa maksud ni? Semua kitab yang Allah turunkan kepada para Nabi, sama ada yang Allah sebut nama, seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, ataupun yang Allah tak sebut nama. Wajib kita beriman itu kitab daripada Allah. Tapi tak wajib kita ikut. Kecuali Al-Quran sahaja. Wajib beriman dengan semua para Nabi. Berapa ramai? Ada satu hadis, tapi hadis itu dhaif. 124,000. Dan Rasul Allah tak sebut Rasul. Kenapa? Sebab semua para Rasul adalah Nabi. Dan bukan semua Nabi adalah Rasul. Rasul ada 300, lebih kurang 313. Wajib kita beriman. Cuma yang disebut dalam Quran hanya 24 sahaja. Wajib kita beriman. Dan wajib kita ikut hanya satu je, iaitu kalau kita beriman sahaja tapi tak ikut Nabi Muhammad, kita belum beriman. Okey, habis. Ini bab apa ni dia panggil?
Akidah. Barulah lepas akidah, amalan. Logiknya lepas rukun iman ni, amalan pertama apa dia? Solat. Tapi Allah tak sebut solat. Allah sebut apa ni? Wa atal mal. Kebaikan. Sebenar Allah nak uraikan al-birru. Kebaikan tu sebenar, pertama, rukun iman. Yang kedua, wa atal mal. Dan dia memberi al-mal, harta. Dalam bahasa Arab, harta ni bukan mesti duit. Harta ialah apa sahaja yang memberi manfaat. Sama ada duit, rumah, kereta, kan? Kad kredit. Dan dia memberi harta ala hubbihi. Apa makna? Hubbihi. Hub, cinta. Hu ni balik pada apa? Balik pada dia memberi harta yang dia sayangnya. Dia sayang apa? Ada 3 tafsiran. Pertama, dia bagi harta yang dia sayang. Yang kedua, dia bagi harta kerana cintanya kepada Allah. Yang ketiga, ni iaitu dia bagi harta kerana cintanya isar. Pernah dengar tak isar? Jadi ni ada 3. Satu, al-mal. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, al-isar. Isar ni ada Allah sebut dalam surah Al-Hashru ayat ke-9. Al-Hashru ayat ke-9. Ayat tu panjang, cuma saya ambil perkataan ni. Allah nak puji orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Cuba terjemah. Ini Allah nak puji siapa ni? Orang Ansar. Orang Ansar ni, bila orang Muhajirin datang kepada mereka di Madinah, apa sikap orang Ansar? Wa yu'siruna, mereka yu'siru melebihkan, mengutamakan. Siapa? Mengutamakan orang Muhajirin ala anfusihim, lebih daripada diri sendiri. Itu dipanggil yu'siru isar, mengutamakan orang lebih pada diri sendiri. Dan lagi dahsyat apa dia? Orang Ansar ni, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri susah. Kita kadang-kadang senang nak bagi orang dulu. Bila kita senang. Kita banyak duit kan? Ambil lah, saya pun banyak lagi ada. Itu bukan luar biasa. Yang luar biasa beda. Kita ada cukup-cukup untuk kita je, tapi yang untuk kita bagi pada orang. Boleh? Boleh ke? Ni ada kisah ni daripada hadis sahih. Pernah dengar kisah ni? Kisah ni lah yang orang Ansar melebihkan orang lain walaupun dia sendiri miskin. Sampai turun ayat ni. Sebenar ayat ni, yang pertama Allah nak puji orang Ansar ni. Satu hari ada seorang yang kelaparan jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ditimpa kelaparan. Boleh tak bantu aku? Jadi pertama, Nabi sebagai ketua negara, sebagai contoh, pertama Nabi cari dalam rumah dia dulu. Nabi tak kata pergi minta pada Abu Bakar, tak, dia sendiri. Nabi cari dalam semua rumah isteri dia, tak ada makanan. Rumah siapa ni? Perdana Menteri lah, Perdana Menteri Madinah. Kemudian bila dah Nabi sendiri dah tak ada makanan nak bagi, Nabi pun tawar kepada orang lain. Siapa yang nak jadikan orang yang lapar ni tetamunya? Orang Ansar angkat tangan. Dia bukan orang kaya. Ni khasasah, dia orang miskin. Sebab apa dia nak jadikan orang tu tetamu dia sedangkan dia miskin? Sebab dia nak kelebihan. Jadi bila dia balik rumah, dia beritahu isteri dia, ni ada tetamu Rasulullah ni dan sedang lapar. Jadi apa yang ada kat rumah hidang pada dia. Apa isteri dia jawab? Di rumah kita tak ada makanan kecuali makanan untuk anak sahaja. Suami dia kata apa? Okey, buatlah apa-apa supaya anak kita tidur.
dan makanan anak tu bagi kat dia dan tutup lampu. Supaya apa? Supaya tetamu tak perasan kita tak makan. Biar nampak macam bunyi macam semua orang makan. Kan? Makna apa tu? Dia utamakan orang lain walaupun mereka memerlukan makanan tu. Kemudian pagi besok Nabi jumpa dia, Nabi kata Allah menurunkan ayat dan memuji perbuatan kamu. Inilah ni. Dia panggil apa? Isar. Okey? Jadi Allah nak bagi tahu orang beriman ni, dia memberi hartanya yang mana? Yang dia suka. Yang kedua, dia bagi harta tu sebab apa? Sebab cintanya kepada Allah. Yang ketiga, dia bagi harta tu sebab dia nak utamakan bagi pada orang lebih pada diri sendiri. Okey, boleh ha? Dan ada satu ayat yang Allah puji ya. Allah bukan pujilah. Allah bagi tahu kamu tak akan mendapat albir ni. Kamu tak akan mencapai kebaikan yang banyak. Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud berkata albir ialah syurga. Kamu tak akan dapat syurga kecuali kamu bagi apa yang kamu sayang. Surah apa ni? Surah Ali Imran. Ayat 92. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Cuba terjemah. Lan, tidak sekali-kali, tanalu, kamu akan mencapai albir, kebaikan. Dan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud terjemah albir ialah syurga. Kamu tak akan dapat syurga. Sehingga kamu apa? Salat malam, bukan. Sehingga tunfiku, kamu infak. Kamu keluarkan mimma tuhibbun, yang kamu sayang. Kalau kamu infak yang kamu tak suka, belum. Boleh. Dan lepas turun ayat ini ada seorang sahabat nama dia Abu Talhah Al-Ansari. Turun je ayat ni, dia tadabbur. Dia pun fikir, apa dia Abu Talhah ni antara orang Ansar yang terkaya di Madinah. Orang yang paling banyak kebun di Madinah. Jadi dia nak praktiskan ayat ni. Sebab apa? Dia nak albir ataupun syurga. Tapi dia tak akan dapat kecuali dia bagi. Dia pun cari mana kebun-kebun yang paling dia sayang. Yang mana paling banyak buah. Kalau kebun durian, yang mana musangkingkan. Lepas tu kebun ni pula, ada telaga yang Nabi selalu masuk dan minum air. Lagi dia sayang. Sebab Nabi masuk. Lagi dia sayang, lagi itulah dia nak bagi. Jadi besok dia jumpa Rasulullah, dia kata, Ya Rasulullah, semalam turun ayat ni. Dan aku nak albir ni. Aku nak bir. Tapi Allah bagi syarat, kena bagi yang aku dah fikir, mana kebun aku yang paling aku sayang, iaitu bayi rahak. Dan engkau pun selalu masukkan. Jadi aku nak infak, sebab aku nak albir. Nabi kata, zakah malun rabih. Zakah malun rabih. Itulah harta yang paling untung. Harta paling untung. Maka kata Abu Talhah, kepada siapa patut aku bagi? Nabi kata, bagilah kepada al-aqrabin, kerabat kamu. Nanti Allah akan sebut ni. Nak bagi harta yang paling kita sayang, pertama kepada siapa? Zawil qurba. Boleh? Dan sebab turun ayat ni juga Abdullah bin Umar, dia ada jariah. Jariah ni macam hamba lah. Ramai. Tapi dia nak albir. Bila nak albir, dia kena bagi yang mana? Dia pun cari kalangan hamba dia yang paling cantik, yang paling muda, yang paling rajin, yang paling disuka. Yang tu dia merdekakan. Jadi iman para sahabat ni luar biasa. Malam tu turun ayat, besok terus buat. Kita dah baca lama ayat ni kan? Okey. Jadi iman itu ialah memberi harta yang dia sayang kepada siapa? Yang dia sayang. Zawil qurba, kepada kerabat. Kenapa kerabat yang pertama? Kenapa? Kenapa kerabat yang pertama? Paling dekat. Ada juga orang miskin dekat pada kita lagi. Kerabat kita dekat kampung, orang miskin sebelah rumah.
Nabi sebut dalam satu hadis, sedekah kepada miskin sedekatun, satu sedekah, satu pahala. Tapi sedekah kepada zawil qurba sedekatani, dua sedekah. Satu pahala sedekah, satu lagi pahala silaturrahim. Dua pahala. Sebab tu Allah dahulukan zawil qurba. Boleh. Tapi yang mana ni? Zawil qurba yang miskin. Kalau yang dah kaya, yang datuk-datuk tak payah bagilah. Datuk patut bagi kat kita kan. Okey, bagi pada. Jadi ramai tak orang kita kadang-kadang dia hantar bantuan ke mana? Ke luar negara. Pakcik dia, sepupu dia miskin kat kampung, dia tak bagi. Salah. Dia tak ikut ajaran Al-Quran. Okey, yang kedua, selepas zawil qurba dan yatama, anak yatim. Yatim dalam bahasa Arab asal al-yutmu. Al-yutmu. Apa makna dia? Al-infirad. Al-infirad. Apa makna infirad? Berseorangan. Anak yatim ni bila... Siapa anak yatim? Yang kematian bapa dan dia belum balik, baru anak yatim. Kalau kematian mak, tak termasuk. Mak saja mati kan, bapa masih ada. Okey, kenapa dipanggil anak yatim? Sebab bila dah kematian bapa, dia seolah berada berseorangan. Walaupun mak ada, tapi yalah, yang memberi rezeki, yang mencari nafkah bapa, yang menjaga keselamatan anak bapa. Okey. Jadi lepas zawil qurbah, anak yatim. Allah sebut tak anak yatim yang kaya ataupun miskin? Tak. Makna apa tu? Anak yatim ada tak orang kaya? Ada. Tapi kenapa kena dahulukan? Sebab tu Allah kata apa? Anak yatim yang miskin. Tak. Yang kaya pun kena bagi. Kenapa dia duduk nombor 2? Yang miskin nombor 3. Tapi yang miskin tak perlu kasih sayang. Miskin ada zakat. Tapi kalau anak yatim orang miskin, layak tak dapat zakat? Layak. Sebab Allah nak bagi tahu manusia ni antara rezeki, makan dengan kasih sayang, yang mana lebih penting? Kasih sayang, kasih sayang. Berapa ramai yang mak bapak banyak harta tapi anak dia hidup menderita. Dan berapa ramai mak bapak miskin tapi anak dia hidup penuh dengan kasih sayang. Jadi manusia bila hilang kasih sayang, hilang puncanya. Okey, anak yatim. Yang ketiga, wal masakin, orang-orang miskin. Jadi orang miskin ikut turutan nombor 3. Siapa orang miskin? Siapa orang miskin? Kalau ikut majlis agama, rumah yang buruk dan tidak ada estro. Kalau rumah buruk ada estro, dia tak bagi zakat. Sebab apa? Bila ada estro tu sanggup mampu bayar yuran tu, tak miskin lah. Pada estro tu yang tuan rumah punya tak berfungsi pun. Jadi apa definisi miskin? Senang cerita apa dia? Tak cukup makan. Pendapatan dia 1,000, tapi perbelanjaan dia 1,500. Tak cukup makan dah. Dan bila sebut miskin, tak cukup makan. Tapi miskin ada 2 jenis. Satu, as-sa'il. As-sa'il yang meminta. Yang kedua, wal mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum. Harta orang beriman ada hak untuk siapa? Orang miskin yang meminta. Yang kedua, orang miskin yang tidak meminta. Sebenarnya apa hukum meminta dalam Islam? Apa hukum dia? Sunat ke, makruh ke, berdosa ke? Apa dia? Tak, haram. Meminta hukumnya haram dalam Islam bila dia tidak berhajat. Faham?
Dia tak berhajat, tapi dia minta, hukumnya haram. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, sentiasalah manusia itu meminta, sehinggalah di akhirat besok, daging muka dia lurus satu persatu. Sebab apa? Orang ni dah tidak ada maruah. Siapa yang meminta dalam keadaan dia tak berhajat, hukumnya haram. Dan di akhirat besok, Nabi kata daging mukanya akan lurus satu-satu. Jadi ingat hukum meminta kalau tidak berhajat adalah haram, berdosa. Dan kalau kita bagi, dia tak berhajat, tapi dia minta kita bagi, apa hukumnya? Berdosalah, sebab kita menggalakkan dia buat benda yang berdosa. Kita tak tahu. Tak, sebab itulah sekarang kena banyak bertanya, kena banyak cek kan. Sebab sekarang banyak penipuan kan. Kadang-kadang sekolah anak yatim, tengok-tengok 30 anak besar dah. Yang 3 orang je anak yatim kan. Okey. Yang miskin Allah puji dalam Quran. Kita secara umum, kita puji tak orang miskin? Di mana-mana saja. Kita puji tak? Tak puji. Biasa masyarakat pandang orang miskin ni masyarakat yang hina kan. Manusia yang macam kelas kedua lah. Tapi banyak dalam Quran Allah memuji, memuliakan orang miskin. Tapi orang miskin yang mana ni yang Allah puji? Cuba buka surah Al-Hashr. Ayat ni panjang, walaupun satu ayat, tapi rasa tak habis malam ni. Surah Al-Hashr. Ayat 8. Allah kata apa? Lil fuqara'i al-muhajirina allazina ukhriju min diyarihim, kemudian wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Tengok Allah puji orang fakir miskin. Allah kata apa? Lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Allah nak puji. Fakir yang macam mana yang Allah puji ni? Satu, muhajirin, yang berhijrah. Dan mereka berhijrah kerana apa? Kerana apa? Bukan kerana nak cari makan. Bukan. Ramai tak orang miskin di negara luar datang ke Malaysia sebab cari makan. Itu bukan terpuji. Tapi yang orang fakir yang Allah puji ni sebab mereka berhijrah kerana Allah. Iaitu allazina ukhriju. Mereka dikeluarkan min diyarihim, daripada negeri-negeri mereka iaitu Mekah, dan amwalihim, dan harta mereka dirampas. Mana orang fakir ni ada harta tak? Bila dia jadi fakir? Kenapa dia jadi fakir? Sebab dia berhijrah kerana Allah. Asal dia ada harta ni. Tengok beza tak? Orang sahabat ni ramai yang sebelum tu kaya, tapi sebab berdakwah dan nak menegakkan agama Allah, akhirnya mereka jadi fakir. Jadi Allah puji. Yang kedua, yabtaghuna fadlan, mereka mencari fadlan, anugerah daripada Allah, bukan anugerah daripada manusia. Mereka tak meminta. Kemudian waridwana, dan mereka mencari redha Allah. Jelas matlamatnya. Dan apa lagi yang sifat terpuji orang fakir ni? Wa yansurunallah, mereka hidupnya menolong Allah. Apa maksud menolong Allah? Hidup mereka walaupun fakir, hidup mereka untuk menolong agama Allah. Duduk Madinah walaupun ahli suffah, tak ada rumah, tapi bila Nabi isytihar perang, mereka pertama berebut nak pergi. Sebab
Mereka berhijrah untuk menolong agama Allah, bukan nak cari rezeki. Dan Allah puji, ulaika humus sadiqun, itulah orang yang benar. Siapa ni? Fakir. Dan kita tahu Abu Hurairah salah seorang yang termiskin di kalangan sahabat, tapi nama dia sentiasa disebutkan. Dan satu lagi Allah sebut, Allah puji orang miskin di Madinah. Sebab apa? Sebab dia tak meminta. Jadi sifat orang miskin sepatut meminta. Bila tak meminta, Allah puji. Bukan surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara kan? Lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum ilhafa. Apa aja? Okey, dah. Tengok Allah puji orang fakir. Lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Dia apa beza fakir dengan miskin? Dia fakir bahasa Arab, miskin bahasa Arab. Bila diterjemah, fakir miskin. Jadi orang Melayu ni betul-betul miskin bahasa. Sehingga perkataan miskin pun dia ambil daripada Arab. Jadi apa beza fakir miskin? Kalau Allah sebut fakir saja, dia juga bermakna miskin. Kalau Allah sebut miskin saja, dia juga adalah fakir. Tapi kalau Allah sebut dua-dua sekali, contoh surah At-Taubah ayat 60. Lil fuqara'i wal masakin. Dua-dua sekali Allah sebut. Beza. Makna kalau sebut dua-dua, fakir lagi dahsyat. Kais pagi makan pagi, kais petang. Yang miskin tak cukup makan. Kadang-kadang kerja ada tapi tak cukup kan. Okey. Bagi orang-orang fakir, allazina, iaitu orang-orang yang uhsiru. Apa makna uhsiru? Mereka terkepung ataupun ditahan hanya fi sabilillah. Makna dia fakir tapi dia serah diri mereka untuk fi sabilillah aja. Kerja mereka, tujuan mereka untuk berjihad ataupun berdakwah untuk sampaikan agama Allah. Dia tak ada buat kerja lain. Maka Allah puji lagi, la yastati'una darban fil ardi. Mereka tak mampu, darban apa dah? Darban ni berjalan. Maksudnya mencari rezeki. Mungkin sebab tua, mungkin sebab cacat. Mereka tak mampu bekerja. Tengok Allah nak puji. Biasanya kalau tak mampu bekerja, dia buat apa? Meminta kan? Allah kata apa? Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang jahil, bila tengok orang miskin yang tak mampu bekerja ni, bila tengok orang miskin, dia sangka apa? Orang jahil sangka mereka ni adalah orang kaya. Kenapa? Kenapa? Minat ta'affufi. Sebab dia tak meminta. Cara pergerakan dia, cara bercakapnya, tak nampak dia adalah orang yang berhajat. Kenapa tak nampak? Tambah lagi. Ta'rifuhum, kamu akan kenal mereka bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Yang tadi Allah kata, siapa yang tak kenal orang miskin sehingga mereka sangka orang miskin itu kaya? Siapa? Orang jahil. Orang jahil. Di sini pula ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenal mereka dengan tanda-tanda tertentu. Siapa ni? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu, walaupun orang miskin tak nampak macam miskin, tapi dia boleh agak.
Maknanya Allah nak bezakan orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu miskin macam mana dia boleh nampak. Dia ni memang miskin ni. Kan? Tengok air muka dia apa semua. Kan? Tapi kita sekarang tak payah tengok air muka. Tengok apa? Bukan tengok seterus. Tengok rumah. Rumah nak roboh kan? Ha? Tandas pun tak ada. Dan Allah puji lagi. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta. Ni. Sebenarnya Allah nak bagi apa ni? Orang fakir yang macam ni, yang paling utama kamu kena bagi sedekah. Tak mampu bekerja, tapi tak meminta. Kenapa tak meminta? Sebab ta'afuf. Dia jaga maruah dia. Dia tetap bergantung pada Allah. Orang macam ni, Allah nak bagi tahu, utamakan. Bagi. Ada pun yang suka meminta di mana-mana, muka dia je. Tepi jalan, selesai minyak kan. Sihat walafiat. Kita tengok datang pada mana? Thailand. Oh, jauhnya datang. Mana ada kemampuan tak? Ada. Tapi kenapa orang suka meminta? Di mana-mana sahaja dalam masyarakat kita. Kenapa? Siapa mendidik mereka supaya sentiasa meminta dan bergantung pada orang? Siapa yang mendidik mereka? Masyarakat lah, masyarakat. Jadi sekarang ada 2-3 ayat yang kita belajar ni, Allah puji orang fakir kan? Mulia mereka. Kenapa orang fakir di zaman Nabi sangat mulia sampai turun ayat Allah puji, tapi orang fakir zaman kita sekarang di mana-mana tak terpuji, tercela, dipandang hina. Kenapa? Kenapa? Ha? Orang fakir kita bukan berjihad. Yalah, kenapa? Yalah, Allah puji orang fakir ni sebab asalnya mereka ada harta, tapi demi kerana agama Allah, mereka sanggup tinggal harta dan jadi fakir. Kemudian bila duduk kat Madinah pula, mereka tak mampu bekerja, tapi mereka tak meminta. Kenapa orang fakir di zaman Nabi jadi macam tu? Dan orang fakir zaman kita tak jadi macam orang fakir zaman Nabi. Punca je. Ha? Punca tak ada ilmu. Puncanya apa? Ni penyakit besar ni. Sebab tu saya nak tekan ni. Orang fakir menjadi mulia di zaman Nabi sebab Nabi sentiasa bersama mereka. Nabi sentiasa bersama, bagi tazkirah, makan bersama. Nabi tak pernah asingkan mereka. Bahkan di masjid Nabi pun Nabi benarkan mereka duduk di, makna mereka tak jauh daripada ulama, mereka tak jauh daripada ilmu. Sebab tu mereka jadi mulia. Tapi orang fakir zaman kita di mana-mana sahaja, orang berilmu tak ada bersama mereka, betul kan? Orang ilmu biasa duduk kat mana? Dan di bandar lah. Betul tak? Ustaz-ustaz paling ramai di mana? Di Kuala Lumpur ke di Gua Musang? Apa dia? Betul. Mana ada orang ustaz-ustaz tambah-tambah yang selebriti kan? Mana nak masuk kampung cara orang miskin, duduk dengan orang miskin, makan dengan orang miskin, bagi tazkirah percuma. Mana ada kan? Sebab tu orang miskin kita tak mulia. Sebab mereka jauh daripada ilmu. Kenapa? Sebab para asatizah, pendakwah tak mendampingi mereka. Kalau ada pun segelintir. Yang banyak pendakwah, penceramah duduk kat mana? Kat bandar lah. Sebab apa? Saya tak cakap. Okey. Jadi kena bagi pada orang miskin. Masa dah habis. Jadi kita berhenti setakat ni. Kat miskin lah.
Ada soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernazar apa tu? Macam contoh saya lulus peperiksaan Ustaz. Lepas tu kalau saya lulus, saya belanja makan. Kalau lulus belanja? Mana kedekut lah. Kalau tak lulus tak belanja. Jadi bernazar ni adalah biasanya datang daripada orang yang kedekut. Jangan marah sebab Nabi cakap bagi saya. Okey, saya nak baca hadis ni. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi melarang bernazar. Dalilnya Nabi kata la tunziru, jangan kamu bernazar. Fa innan nazra, kerana sesungguhnya nazar itu la yaraddu min qadarillahi syai'a. Nazar itu tidak boleh mengubah takdir Allah. Sebab biasa salah satu tujuan orang bernazar pada, kalau engkau sembuhkan aku akan puasa 3 hari. Seolah macamlah dengan dia bernazar tu Allah akan sembuhkan. Tak. Jadi nazar tak boleh mengubah takdir Allah. Satu. Yang kedua, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar ni sebenarnya hanyalah keluar daripada orang yang bakhil. Hadis sahih. Kenapa dia bakhil? Sebab dia nak bagi bersyarat. Syarat apa dia? Kalau Allah bagi sihat. Sedangkan dia sakit baru 3 hari, dia sihat 30 tahun, tak puasa-puasa pun. Kedekut tak? Macam inilah dia, apa nazar tadi? Kalau lulus periksa, kedekutlah tu. Kalau orang pemurah, kalau dia pemurah, dia tunggu tak nak lulus periksa? Tak. Pemurah ni bila-bila masa. Apatah lagi kalau dia tahu dia belanja orang sentiasa dapat pahala tak? Bahkan Allah akan bagi berlipat kali ganda. Kenapa nak tunggu dulu periksa? Ini budaya Melayu dan budaya orang kedekut. Siapa yang bernazar, perasanlah bahawa dia sebenarnya adalah orang yang kedekut. Jangan marah kat saya, hadis sahih. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang tak masyarakat adalah disabilitas. Apa dia? Apa tu? Ni nak tanya soalan ke nak buka kipas ni? Okey, boleh tanya soalan daripada Facebook. Bolehkah Ustaz uraikan sikit makna Furqan yang disebut Apa tu? Al-Anfal ayat 29? Apa dia? Makna? Makna Furqan yang disebut dalam surah Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal surah yang ke berapa? Ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah, nescaya Ia akan mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan. Mana Allah bagi tahu, kalau kamu bertakwa, antara kelebihan takwa beda. Dengan takwa kamu dapat hidayat yang membolehkan kamu membezakan antara hak dan batil. Jadi yang membezakan antara hak dan yang batil dipanggil Furqan. Sebab itulah Umar dipanggil apa? Umar Al-Faruq. Faruq itu daripada Furqan. Jadi dengan sebab kita bertakwa pada Allah, kita ikut perintah Allah,
kita akan dapat satu lagi kelebihan, iaitu kita dapat hidayah yang boleh kita membezakan antara hak dan batil. Okey. Soalan lain? Sembahyang jamak selain sebab bermusafir, adakah sebab lain-lain yang sembahyang jamak dibenarkan? Contohnya negara 4 musim, waktu solat maghrib dan isyak terlalu singkat pada musim panas, dan waktu solat zuhur dan asar terlalu singkat pada musim sejuk. Adakah boleh maghrib dan isyak atau zuhur dan asar dihimpunkan atau dijamakkan? Tak, dia kadang-kadang apa yang kita belajar tu kadang-kadang mengelirukan. Iaitu kita belajar bila musafir je boleh jamak dan qasar. Sebenarnya sebab membolehkan kita jamak dan sebab membolehkan kita qasar dua benda yang berbeza. Yang membolehkan kita qasar solat, yang 4 jadi 2 hanya kerana musafir. Selagi tak musafir tak boleh qasar. Tak boleh solat zuhur 2 rakaat. Okey, yang membolehkan kita jamak ialah sebabnya ialah masyaqqah, ada kesukaran, bukan sebab musafir sahaja. Sebab tu Nabi pernah jamak ketika di Madinah. Nabi belum musafir, Nabi dah jamak dah. Sebab apa? Ada kesukaran. Ketika hujan, Nabi pernah jamak solat. Sebab apa? Ada kesukaran. Jadi yang membolehkan jamak berbeza dengan sebab membolehkan solat qasar. Contoh orang sakit kan, terbaring atas katil kat rumah kita, dia tak musafir pun. Boleh tak dia jamakkan zuhur dengan asar di waktu zuhur, kemudian maghrib dengan isya di waktu maghrib? Boleh. Jawapannya boleh. Termasuklah di musim sejuk ke apa ke, kalau ada masyaqqah je boleh jamak. Wallahu alam. Hadis soalan. Betulkah hadis yang Rasulullah SAW tidak akan tinggalkan amalan sehingga beliau wafat? Salah satunya puasa 3 hari dalam sebulan. Adakah hanya khusus untuk puasa hari putih sahaja? Atau bolehkah termasuk puasa sunat yang tidak berturutan? Mana-mana satu? Tak ada dalil. Puasa 3 hari, hari putih, memang Nabi suruh dan Nabi wasiat kepada Abu Hurairah kan. Tapi tidak ada dalil puasa 3 hari ataupun hari putih ni adalah antara amalan yang Nabi tak pernah tinggal. Tidak ada dalil. Satu. Yang kedua, puasa hari putih 13, 14, 15 tak boleh ditukar dengan hari lain. Kalau kita puasa dalam sebulan, Isnin Khamis cukup 3 hari, boleh tak diganti dengan puasa hari putih? Tak boleh. Hari putih Nabi sebut secara jelas, iaitu hari 13, 14 dan 15 sahaja. Baru dia akan dapat kelebihan. Kelebihan apa ni? Siapa puasa 3 hari putih setiap bulan, maka dia akan dapat kelebihan sama seperti dia berpuasa setahun, iaitu puasa sunat. Kalau dia puasa Ramadan campur puasa 6 Syawal, dapat juga kelebihan puasa setahun, tapi puasa yang wajib. Puasa Ramadan campur puasa 6 Syawal, kelebihan setahun, tapi setahun tu puasa wajib. Adapun puasa 3 hari putih 13, 14, 15 setiap bulan, dia dapat kelebihan puasa setahun, tapi puasa sunat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Keutamaan untuk bersedekah adalah kepada kaum kerabat sendiri. Tapi kalau kita tahu perangai kaum kerabat yang miskin disebabkan sikap kepalas dan enggan berusaha, macam mana Ustaz? Sebab itulah dia kata ulama, yang kita bincang ni dosa besar sampai Allah melaknat mereka sebab mereka tak bagi sedekah duit ke sedekah ilmu. Sebab itulah yang orang miskin ni, sikap dia yang paling besar ialah sikap orang miskin tu, malah bekerjakan. Jadi mereka sebenarnya lebih memerlukan ilmu daripada harta. Jadi salahlah kita individu ke NGO ke, banyak bila bantu orang miskin dia tak bagi ilmu. Akhirnya orang miskin tu malah bekerja dan sentiasa menunggu bantuan. Jadi sebenarnya kita mendidik mereka supaya malah bekerja. Sebab apa? Sebab kita tak bagi ilmu dan kita tak mengubah minda mereka. Kita tak bagi ilmu Al-Quran yang terbaik. Kalau dia faham Al-Quran, dia akan jadi orang fakir sahabat Nabi. Tak akan meminta walaupun memerlukan.
Bila tu? Bila mereka faham Al-Quran. Sebab tu saya nasihatkan diri saya dan semua individu ataupun NGO, bila bagi bantuan material ke, beras ke, makanan ke, tolonglah bagi yang lebih penting daripada itu, iaitu ilmu. Bagilah Quran terjemahan, ajarlah mereka, bagilah tazkirah, bagilah buku-buku poket agama, supaya mereka berubah sikap, dan bila mereka berubah sikap, mereka akan mendapat harta paling mahal daripada duit, iaitu ilmu. Wallahu a'lam. Ini siapa ni? Ustaz Hafiz Didin. Tadi orang tanya pasal hukum bernazar. Hukumnya makruh. Tetapi bila dia bernazar, hukumnya wajib laksanakan. Dua benda berbeza. Hukum sebelum bernazar makruh. Tapi bila bernazar, yang makruh jadi wajib dilaksanakan. Wallahu a'lam. Mohon pencerahan Ustaz. Suami tidak bekerja dan jadi surah rumah tangga. Isteri yang menanggung suami semua pembelanjaan. Suami dapat bantuan kerana tidak bekerja tetapi ada tanggungan. Adakah itu termasuk dalam meminta tanpa berhajat walaupun gaji isteri mampu untuk menanggung keluarga? Terima kasih Ustaz. Dia suami tak bekerja, isteri yang bekerja. Okey. Dia ada perjanjian tak antara suami isteri? Kalau ada perjanjian, okeylah, abang jaga rumah, uruskan rumah, masak, saya bekerja. Isteri bersetuju, maka tak apalah, tak ada masalah. Makna isteri bersetuju mengambil tugas suami. Tapi yang sebaik-baiknya suami tetap kena jalankan tanggungjawab. Contohlah suami tu dah pencing, kerja pun tak dapatkan. Isteri dia bekerja dan sebab tak ada kerja, dia kata okeylah, boleh tak saya ambil tugas awak di rumah, uruskan rumah, uruskan anak apa semua, dan awak cari nafkah. Sebab saya memang tak mampu cari pekerjaan. Kalau dua-dua bersetuju, tak ada masalah. Tapi kalau isteri tak bersetuju, suami tetap menanggung dosa, iaitu dosa tidak memberi nafkah kepada anak isteri. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustazi. Orang miskin yang meminta berhajat, adakah semua hajat digunakan atau hajat yang tertentu saja digunakan? Contoh hajat yang melibatkan kesihatan, keselamatan. Tak semua hajat yang diperlukan. Tapi hajat yang paling utama ialah ilmu lah. Kalau orang miskin sakit kan, orang miskin sakit, teruk sangat kan, kita bagi beras, kita tak cerdik lah. Masa tu dia perlukan rawatan, bawa dia pergi klinik kan. Kalau orang miskin tu rumah dia bocor, bagilah rumah kan. Jadi apa keperluan yang terdesak ketika itu, kita utamakan. Tapi dalam banyak-banyak tu yang paling penting ialah ilmu. Soalan, ada hadis yang dinyatakan keutamaan nafkah dengan utamakan diri sendiri, kemudian isteri dan anak dan seterusnya. Boleh Ustaz jelaskan kaitan dengan sedekah yang paling baik seperti yang dipuji? Tak, hadis yang mengatakan keutamaan nafkah dengan utamakan diri sendiri. Tak, sebenarnya nafkah kepada diri kita dan anak isteri itu kewajipan. Kewajipan, tanggungjawab. Kalau tak buat, berdosa. Adakah yang ada pun yang kita bincang ni, bagi sedekah yang kita sayang kepada orang miskin, kepada anak yatim, hukumnya sunat, bukan wajib. Sebab nanti kita akan belajar tu, zakat, itu wajib. Jadi ada yang kita bagi pada anak isteri, itu kewajipan, tanggungjawab. Jadi tak boleh nak banding dengan kita bagi sedekah kita kepada kaum kerabat kita, itu hukumnya sunat. Wallahu a'lam. Kalau tak cuci pinggan mangkuk di waktu malam menyebabkan jadi fakir. Jawapan dia betul kalau dia memang dah fakir lah. Sebenarnya tak ada dalil lah, tak ada dalil. Rumah saya pun rasa pernah juga mangkuk pinggan tak dicuci waktu malam, tapi besok saya tetap tak fakir lah kan. Jangan percayalah orang Melayu ni dia yang bagi ilmu macam ni, ustaz lah ni. Ada ustaz tu belajar di Syria. Jadi imam di masjid. Dia mengajar jemaah, dia kata apa? Jangan sapu rumah di waktu malam. Kalau sapu rumah di waktu malam menyebabkan miskin. Cuba tanya orang miskin semua-semua tu, sebab apa kamu miskin? Adakah dia jawab sebab saya sapu rumah di waktu malam? Tak ada, tak ada.
Jadi nak cakap tu dah lah tak ada dalil. Yang kedua, kadang-kadang tak masuk akal lah. Lepas tu yang semua kaya tu sebab apa? Sebab tak pernah sapu rumah di waktu malam. Okey, ada soalan lagi? Dah? Ada? Okey. Kita jumpa lagi hari Isnin. Hari Ahad tidak ada kelas. Sebab saya pergi ke luar negara, luar negeri je. Jadi kita jumpa kelas hari Isnin, pagi Isnin, pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم